Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya nak sampaikan satu perkara berkenaan dengan ada satu persoalan maklum kepada saya berkenaan dengan penyakit kanser, penyakit kanser ataupun penyakit barah ni. Dia kata, apa Ustaz, adakah penyakit kanser ni disebabkan oleh jin, disebabkan oleh iblis? Sebab banyak persoalan-persoalan ni bertanya lah kepada pakar-pakar ataupun perawat-perawat Islam Muslim ni. Saya nak ambil salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, la tastanjau bil rusi wala bil izami fa innahu zadu ikhwanikum minal jin. Dia bermaksud janganlah kalian, janganlah kita ni, dia cakap, beristinja, membersihkan kotoran ni dengan menggunakan bahan kotoran dan juga wala bil izami ataupun dengan tulang, kerana fa innahu zadu ikhwanikum minal jin, kerana keduanya merupakan bekalan ataupun saudara bekalan kepada makhluk jin. Maksudnya di sini, tadi persoalan yang dibangkitkan oleh setengah kepada saya, adakah penyakit kanser ni disebabkan oleh jin ataupun disebabkan oleh syaitan? Jawapan saya ya. Saya sebagai perawat Islam ni saya cakap ya, kerana yang saya ambil daripada hadis tadi, la tastanjau bil rusi wala bil izami. Maksudnya kita jangan membersihkan diri menggunakan bahan kotoran dan juga tulang, kerana kedua-kedua benda ni adalah bekalan untuk jin dan syaitan. Maksudnya sekarang ni, jin dan syaitan ni, dalam hadis ni menunjukkan jin dan syaitan ni mereka adalah satu makhluk yang suka kepada benda-benda yang kotor. Benda-benda yang kita makan, tulang kita buang tu, dia gunakan balik untuk kepentingan mereka, kan? Bayangkanlah benda-benda yang kotor ni, benda-benda kotor ni kalau masuk dalam badan kita, apa akan jadi? Sebab tu kita nak mengelakkan benda-benda seperti mana makhluk-makhluk yang tidak sepatutnya ada dalam diri kita ni, seperti badan jin dan syaitan ni masuk dalam badan kita. Kerana benda-benda kotor ni, dia bukan hanya boleh merosakkan kepada penyakit kolbu, tetapi dia juga boleh merosakkan penyakit jasmani, seperti mana yang ditanya soalan tadi, kanser. Ini yang kita nak jelaskan kepada masyarakat tentang kepentingan menjaga kesucian rohani. Itu dia. Sebab itu makanan-makanan yang terdedah, contohnya kalau makanan-makanan tu dah lepas makan tu kita kena tutup, jangan terdedah terlalu lama sangat. Sebab itulah kebanyakannya ulama salafus salih, ulama-ulama tasawuf, ahli sufi ni, mereka tak dibenarkan untuk makan makanan yang terdedah di tepi jalan tu, kerana boleh merosakkan penyakit jasmani, penyakit qalbu tu dia akan rosak. Sebab itulah orang sufi ni, orang tasawuf ni, kebanyakannya mereka ni terhindar daripada penyakit-penyakit jasmani, kerana mereka menjaga akhlak makanan tu. Bukan kata akhlak ni untuk nak jaga peribadi, perilaku saja, moral saja, tapi dia menjaga akhlak kerohanian dia tu. Makanan pun dia jaga. Dia tak mau makan benda-benda yang syubhah, benda-benda yang boleh merosakkan kerohanian dia tu. Jadi kesimpulan di sini, adakah kanser ni, barah ni berpunca daripada jin dan syaitan? Jawapan saya ya. Kerana saya yakin pegawai-pegawai perubatan pun tidak dapat nak identify punca kanser yang sebenarnya datang daripada mana. Sebab itulah bila dia kena musibah penyakit barah ni, penyakit kanser ni, ubat dia adalah pertama sekali kita mesti kena bersihkan rohani. Ubat dia kena bersihkan rohani dia, supaya makhluk-makhluk tu keluar. Apabila kanser tu dia ada inflamasi, bila dah terlampau teruk sangat, mesti kena dengan
kita minum air dan yang diruqyah. Kalau boleh air itu yang tinggi oksigen. Bila air itu tinggi oksigen, kita ruqyah air tu. Ruqyah tu mesti tepat kepada air dan ditiup dan kita minum air tu. Dia dapat boleh merawat penyakit kanser tu, insya-Allah. InsyaAllah. Kalau ada air zam-zam lagi bagus. Kalau ada air zam-zam lagi bagus. Sebab itu penyakit kanser ni kalau boleh makanan-makanan yang berdarah, contohnya macam daging, macam ayam, ikan, kalau boleh, kalau saya nasihatkan, dikecualikan dulu. Jangan kita ambil. Sebab apa? Sebab kita nak memberi laluan kepada makanan-makanan yang kita ambil sebagai syifa, sebagai penawar untuk nak merawat penyakit kanser. Ni. Jadi apa yang paling menarik sekali, Rasulullah SAW dia selalu membacakan ayat-ayat ruqyah ataupun ayat syifa, dan yang paling mujarab sekali Rasulullah membaca suratul Fatihah. Membaca suratul Fatihah dan tiup kepada air dan dia minum. Satu lagi, makanan-makanan sunnah pun menjadi asbab untuk penyembuhan penyakit kanser. Yang paling penting sekali, sabar dan jangan putus asa. Kebanyakannya ramai sahabat-sahabat kita putus asa, give up. Pergi ke hospital pun tak boleh ubat, pergi ke sana tak boleh ubat. Dia bila dia terkena ni, kita kena sabar. Tapi sebelum kena tu kena cegah. Saya cakap kena cegah. Saya ulang lagi sekali, macam makanan-makanan yang terdedah jangan makan lah. Kalau boleh tutup, lepas makan masuk dalam peti sejuk ataupun masuk dalam peti simpanan kering, ataupun tutup dengan tudung saji, ataupun balut balik dengan wrapping paper ke, wrapping plastik ke, balut, supaya makanan tu tak terdedah oleh udara, tak diludah oleh jin, tak dimakan bersama-sama dengan makhluk yang kita tak diingini. Sebab itu dia akan mempengaruhi kesihatan kita. Jadi kesimpulannya adalah faktor pemakanan. Apa-apa hal pun faktor pemakanan. Sebab itulah kita digalakkan berpuasa. Apabila kita puasa ni, dia akan mengurangkan nafsu kita. Dia akan mengurangkan segala aktiviti-aktiviti yang melanggar emosi kita. Emosi kita akan naik. Lepas tu nafsu kita pun akan menaik. Jadi dengan puasa ni dia akan kawal, dia akan turun. Dia akan turun benda tu. Jadi yang paling penting sekali kita kena ni lah, kita puasa. Okay. Kesimpulannya yang nak cakap pasal penyakit kanser tu, pertama sekali, jaga pemakanan, kurangkan makan makanan berdarah, banyakkan minum air kosong. Kalau jangan ada gula, tak mau ada gula. Air kosong tu mestilah air kosong yang kita minum tu kita ruqyah sendiri saja. Dalam membaca suratul Fatihah, membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW, selawat syifa pun boleh. Lepas baca selawat syifa, baca suratul Fatihah, tiup pada air tu, dan niat, mesti kena niat kepada perubatan untuk merawat diri kita daripada penyakit rohani dan penyakit jasmani. Lepas tu kita minum. Amallah tu setiap hari. Daripada pagi kita jaga sampailah ke malam. Dan insya-Allah penyakit yang kita hadapi itu akan mendapat kesembuhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana penyakit itu semuanya datang daripada Allah, dan penyakit itu pun akan pergi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat satu perkara, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana penyakit yang Allah Taala turunkan mesti bersama dengan penawarnya. Jadi jangan putus asa. Saya lihat banyak orang yang putus asa bila kena penyakit ni. Ya Allah, dia putus asa. Sedih, merayu-rayu lah macam mana nak buat ni. Ustaz, macam mana nak buat ni, macam mana nak buat. Kan? Pertama sekali sabar. Bila dia terkena, sabar lah. Sabar.
Buat 3 perkara tadi saya kata. Yang paling bagus sekali, dah buat 3 perkara ni, jaga makanan, lepas tu jaga makan makanan yang terdedah, lepas tu minum air, lepas tu puasa. Puasa ni adalah satu benda yang sangat bagus. Puasa satu benda yang sangat bagus. Lepas tu jangan makan makanan yang berdarah sementara waktu. Jangan makan makanan yang berdarah, macam daging merah, kambing, kerbau, lembu. Itu makanan-makanan daging merah tu yang kena jaga-jaga. Satu lagi makanan berdarah ni juga adalah makanan pembentukan nafsu. Lagi kuat makan tu, dia mewarisi sifat-sifat binatang yang makan makanan yang berdarah. Itu yang kita kena hati-hati tu. Dia baik daripada penyakit, boleh makan, tak ada masalah. Makanlah sebanyak mana yang berkeinginan nak makan, boleh makan. Bila sakit ni, kena pantang banyak lah. Kalau tak pantang, akibatnya nanti tak guna, tak selaras. Sabar, lepas tu kena pantang. Lepas tu macam mana lagi kena orang panggil jemputan kedui kahwin lah, jemputan rumah tu buka lah, nanti nak raya dekat, lepas tu bulan Ramadan lagi dekat. Macam mana Pak Ustaz? Semua tak mau pun kenalah ikut untuk nak jaga kesihatan tu, nak pastikan penyakit yang kita hadapi, terutama sekali penyakit barah ni, dapat diubati, dicegahi. InsyaAllah dengan keinginan Allah, dengan 5 perkara tadi saya cakap, jaga makanan, jangan makan makanan berdarah, minum air kosong, lepas tu puasa, lepas tu jangan makan makan terdedah. InsyaAllah ini prevention ni satu pencegahan yang bagus, dan dapat satu pengubatan yang bagus untuk diri kita kan. Ubat dia itu je lah. Dan selain itu, pergilah merujuk dengan doktor, dengan pegawai perubatan untuk nak ingat kondisi badan, adakah sesuai ke tak sesuai untuk nak melakukan benda-benda yang kita nak pantau. Kalau tak mampu buat, teruskanlah. Hidup pun tak lama, last sekali semua kena mati pun, masuklah saya kena mati. Kita tak boleh elak daripada benda-benda kematian ni kan. Tapi jangan give up lah. Hidup ni kena beribadat, buatlah ibadat setakat mana yang boleh kan. Buatlah, sambil tu doa lah. Doa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa yang kita hadapi ni diperkenankan oleh Allah dan diberi kesembuhan. Yang paling penting, jangan give up. Kalau give up ni apa pun tak boleh kan. Give up ni, stres ni, lagi tambah penyakit. Lebih buat tak reti saja. Lepas tu, di samping buat tak reti tu, amalan-amalan tu, perkara-perkara pokok tu yang saya cakap tu kena buat lah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih.